kita tak masuk bab baru lagi, kita bukannya ketinggalan, tak pun sebenarnya. Cuma kalau kita habis silibus cepat, kita boleh cover balik semua cepat. So kalau kita lagi satu kan korang nak exam 20 bulan 9. Kalau cikgu tak masuk bab baru, nanti cikgu akan tanya 5 bab tu. Soalannya mestilah macam susah sikit sebab babnya tak banyak. Kalau babnya banyak, cikgu tak payah tanya mendalam sangat. Cikgu pun tak payahlah buat soalan susah sangat. Macam itulah. So kita masuklah bab baru kan. Okay, so nanti cikgu send slide ni terus tau. Lepas kelas terus cikgu send slide Okay. So bab baru kita adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay. So sebelum ni awak tahu dalam AdMaths bila dia cakap dua pemboleh ubah maknanya kita ada X, Y, Y, Z. Kalau tiga pemboleh ubah maknanya kita ada X, Y, Z, A, B, C. So dalam matematik kita hanya ada dua je pemboleh ubah. Okay. Dan kita nak selesaikan ketaksamaan linear ni kita guna graf. Jadi awak kena tahu plot titik koordinat kat mana paksi X, kat mana paksi Y. Okay. So kita tengok So yang first kali kita nak ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So bila cakap ketaksamaan, kita punya simbol adalah yang macam muncul itik tu. Kalau persamaan, kita punya mana cik ni pen ke? Kalau persamaan kita ada contoh A sama dengan 2B. So ini persamaan sebab kita pakai sama dengan. Kalau dia cakap ketaksamaan, maknanya kita pakai simbol yang dulu cikgu pernah bagi tahu tu. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, atau lebih kecil dan sama dengan. Okay, inilah maksud ketaksamaan, kita guna benda ni. So dalam bab ni kita akan jumpa benda lah 4 ni je. Kita bukan tak jumpa yang persamaan tu, kita jumpa. Tapi kebanyakannya kita jumpa yang bentuk itulah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okay. Apa maksud lebih besar? Lebih besar contoh 5 lebih besar daripada 4. Macam itulah. Kalau dia kata kalau yang ada lebih besar atau sama dengan ni, kebanyakannya awak buat yang dulu waktu kita punya set tu. Set P adalah nombor yang lebih besar atau sama dengan 20. So maknanya nombor 1 sampai 20 sebab 20 tu termasuk sebab dia ada sama dengan. Kalau dia kata lebih besar daripada 20 maknanya start daripada 21. Macam tu. Kita tak ambil lah 20 tu. So ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So inilah yang cikgu cakap tadi, simbol-simbol tersebut. Okay. So kita akan banyak guna benda lah tu. Okay. So yang ke depan ni lebih besar daripada. Okay, yang ke belakang, uncung ke belakang kurang daripada. Contoh 3 kurang daripada 4. Cikgu tulis macam ni lah. Sama macam hari tu kita punya fizik tu kan. Kita jawab macam ni kan. 5.1 lebih besar daripada 5.2. Macam tu lah. Sebab tu fizik dengan maths tu dia berkait. Okay. Yang ni lebih besar daripada atau sama dengan. Kalau lebih besar daripada atau sama dengan, contoh kalau cikgu nak nombor yang lebih besar daripada atau sama dengan 20. Okay, maknanya kita start dengan 20, 21, 22. Kalau cikgu nak lebih besar daripada 20, cikgu tak akan ambil 20. Cikgu akan start dengan 21 sebab dia tak ada simbol sama dengan tu. Sebab tu 20 tu tak termasuk. Boleh? Boleh. Boleh, okay. So ini adalah contoh lah cerita yang kalau dia nak bagi-bagi kan. Okay. Kalau kita dah buat AdMaths, so kita macam boleh lah keluarkan yang waktu kita buat persamaan serentak tu kan. Dia bagi ayat-ayat, awak kena keluarkan persamaan sendiri. Macam ni lah lebih kurang. Okay.
dia tak adalah mencabar sangat macam AdMaths. Okay. So Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. So maknanya dia nak beli buku rujukan satu, buku latihan satu. Ingat cikgu cakap dalam matematik kita hanya jumpa dua je pun boleh ubah. AdMaths je kita ada tiga. Jangan tercampur tau, sebab kadang-kadang kan student jawab matematik macam jawab AdMaths, jawab AdMaths macam jawab matematik. Okay. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Okay. So buku rujukan ni RM14. Okay. Dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Okay. Amount maksimum yang boleh, macam ni. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. So awak kena faham ayat dia. Kalau dia kata amount maksimum, maknanya dia boleh achieve sampai 100 je, tak boleh lebih daripada 100. Okay. Wakilkan situasi atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okay. Amount maksimum maknanya sampai situ je, sampai 100 je. Sebab tu dia buat simbol lebih kecil atau sama dengan 100. Okay. Mana datang 14X tambah 9Y ni? Okay. Dia datang daripada, okay, awak andaikan buku rujukan tu sebagai X, buku latihan tu sebagai Y. Cikgu boleh tak kalau saya nak guna huruf A ke B ke C ke D ke? Boleh. Tapi kita biasa guna XY lah. Okay. Sebab itulah kita guna XY, Z. Kalau AdMaths sampai Z, kita guna X, Y. So gunalah X, Y. Okay. So andaikanlah buku rujukan ni sebagai X. Cikgu saya tak nak lah buku rujukan tu X. Saya nak buku latihan tu X. Boleh, tak ada masalah. Nanti sama je jawapan awak. Nanti awak dapat 9X tambah 14Y lah. Macam tu. Tapi awak kena tunjuk X tu apa, Y tu apa. Okay. So tapi selalunya kan dia bagi yang depan sekali buku rujukan. So buku rujukan itulah yang X. Buku latihan tu yang Y. Bukan apa, jarang orang nak buat macam yang pertama ni dia buat Y, yang kedua ni dia buat X. Macam terbalik lah. Tapi tak salah pun. Cuma biasakan maklumat yang pertama kita dapat tu itulah X kita. Maklumat yang second tu Y kita. Kalau dalam AdMaths, maklumat yang ketiga tu Z kita. Macam tu. So dia senang lah, confirm sebiji macam kertas skema jawapan kalau buat macam tu. Okay. So X kita buku rujukan, Y kita buku latihan. So dia kata dia nak beli buku rujukan dengan buku latihan, maknanya dia beli dua-dua buku. Sebab tu dia buat simbol tambah. Okay. So buku rujukan kita X, so 14X sebab harga buku rujukan RM14. Okay. Harga buku latihan RM9. So jadi 9Y. Okay. Simbol ni adalah, okay, ayat dia amount maksimum yang boleh dibelanjakan. Maknanya paling banyak dia boleh belanjakan 100 je. Tak boleh lebih daripada 100. Tapi dia boleh sama dengan 100 tak? Boleh. Sebab tu kita ada simbol sama dengan 100. Macam tu. Okay, so inilah dia punya situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okay, clear? Boleh ke? Boleh. Boleh? Okay, so ketaksamaan linear kita ada 14X tambah 9Y lebih kecil, lebih kurang ke lebih kecil sama je lah. Lebih kurang atau sama dengan 100 juga boleh ditulis sebagai, okay, kalau cikgu nak pindahkan 9 ni ke sebelah kanan, so dia jadi negatif. Sama je macam kita punya algebra, tak ada beza pun. Kalau cikgu nak pindahkan yang 14X ni pula ke kanan, so dia sama je jadi negatif 14X. So dia boleh tulis macam ni boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okay. So ini dia akan keluar kertas satu lah. Dia bagi awak cerita-cerita. Okay, dia bagilah jawapan A 14X tambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 100. Jawapan B 14X tolak 9Y lebih kecil atau sama dengan 100. C 14X tambah 9Y lebih besar atau sama dengan 100. Ataupun dia bagilah sekali 14X tambah 9Y lebih besar tak ada sama dengan 100. So baca jawapan elok-elok. Kadang-kadang kan student dia tahu jawapan tapi dia macam tak perasan, tersalah letak jawapan. So dia tersalah sebab beza dia sikit je kat sini. Ni beza dia tambah tolak je. Yang ni beza dia tak ada sama dengan je. Macam tu. So sayang lah.
Sebab kertas satu, markah dia walaupun satu markah, dia agak membantu untuk awak dapat A+ dalam matematik. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey. So kita tengok yang ni pula. Okey, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Okey, diberi harga sekeping poster kecil adalah RM12.50. So ini yang kecil. Okey. Tengok dia guna KB. Boleh je, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau awak sendiri yang nak keluarkan persamaan tu, awak guna XY je lah, tak apa je. Okey. Dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. So ini yang besar lah. Okey. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear. Ingat ya, bila dia cakap ketaksamaan je, mesti simbol ni. Takkan ada simbol sama dengan. Sebab yang sama dengan ni kita panggil sebagai persamaan. Okay, itulah beza dia. Okay. Linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. So maknanya peruntukan sekolah bagi boleh sampai 150 je. Tak boleh lebih. So maknanya kita mesti kena guna lebih kecil daripada atau lebih kurang daripada. Okay, dan sama dengan maknanya sampai RM150 je boleh. Okay. So K poster kecil, B poster besar. Okay. RM12.50 tambah RM18.50 B lebih kecil atau sama dengan RM150. Okay, mana datang 25/2, 37/2 ni? Dia bahagikan, dia pemudahkan. Okay. Darabkan kedua-dua bahagi ketaksamaan dengan 2 untuk menghapuskan penyebut pecahan. So kat sini 25/2 ni adalah RM12.50 tau. Okay. So untuk hilangkan, kita kan perpuluhan kat situ je So RM12.50 tu kalau dalam pecahan dia jadi 25/2. Okay, so memang calculator sheet 25/2 tu kita nak hilangkan, kita tak nak dia jadi 25/2 macam ni. So 2 ni, semua ni kita darabkan 2. So dia jadilah 150 darab 2, 2 darab 37/2, 2 darab 25/2. So boleh potong, hilanglah pecahan tu. So 150 darab 2 dapatlah 300. So inilah jawapannya. Okay. Kalau dalam exam kan ada jawapan A dengan B kan. Jawapan A dia bagi awak macam ni. Okay, jawapan B macam ni. So yang paling tepat jawapan ni kalau dia bagilah. Tapi jarang lah dia nak kejam sangat macam tu sekali. Sebab dua-dua betul. Tapi yang paling tepat yang ni lah. Kita dah permudahkan dia dalam bentuk nombor bulat yang cantik. Okay. Boleh? Lepas tu dia punya persamaan, dia punya cerita-cerita persamaan ni, dia macam ni je, dia mudah je, dia tak macam, kalau macam admat hari tu kan awak tengok kan macam susah sikit kan. Kalau dalam matematik dia tak susah sangat. Dia macam ni je, dia bagi barang, apa harga-harga, ataupun yang macam awak tengok ni tambah kan, dia nak beli dua-dua. Kalau dia kata beza tolak lah. Ayat dia macam tu je. Okay. Boleh? Boleh? Okay ke? Okay. Boleh? Okay. Okay, so kita nak pergi seterusnya. Tadi kita pergi cerita-cerita, kita buat persamaan. Sekarang kita nak buat graf. Okay. Tapi dia tak adalah buat graf betul-betul kena plot kat kertas graf. Tak. Dia mudah je graf dia. Okay. Jenis rantau yang terhasil pada satah kartes. Okay. Satah kartes ni apa? Okay. Satah kartes ni adalah satah yang ada paksi Y, paksi X, ada koordinat. Yang dalam kertas graf kan, kita panggil satah kartes lah. Itu nama dia kartes, satah kartes. Apabila suatu garis lurus dilukis. Okay. Dalam bab ni, kita hanya ada garis yang lurus je. Kita takkan pernah jumpa graf yang macam ni. Kita takkan pernah jumpa graf macam ni. Kita takkan pernah jumpa graf macam ni, tak ada. Sebab tu nama dia ketaksamaan linear. Okay, linear tu apa? Linear tu maksudnya lurus. So graf kita garis lurus. Kalau dia kata kuadratik, yang kita buat dulu persamaan kuadratik. So graf kita macam ni. Inilah graf kuadratik. Kalau kita ada yang ketiga, x cube.
X cube, graf kita exponential. Yang macam ni. Itulah. Gitu. Okay. Penerangan graf tu okey? Boleh? Boleh. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk kalau kita punya graf tu naik ke atas macam ni. So maknanya kita punya persamaan tu adalah positif. Okay, kenapa positif? Kita tengok, cikgu pernah tunjuk kat awak Y sama dengan MX tambah C ni. Pernah jumpa tak? Pernah tak? Cikgu pernah bagi tahu tak M tu apa, X tu apa, C tu apa? Pernah tak? Tak pernah. Okay. So Y ni adalah koordinat dalam Y. Okay, kalau Y kita kat sini contoh Y kita ada 5. 5 lah kat situ, ni 5. Okay. Tapi Y sama dengan MX tambah C ni adalah persamaan garis lurus. So kalau kita nak buat persamaan garis lurus untuk graf, kita pakai persamaan Y sama dengan MX tambah C. So Y ni adalah koordinat Y. Okay. M ni adalah kecerunan. Kecerunan tu apa? Okay, dalam graf, sini kan. Dalam graf, kita ada yang cerun tajam, cerun yang tak tajam sangat, cerun yang tegak. Itulah kecerunan. So semakin cerun, semakin tajam lah graf tu. Tajam ke bahasa Inggeris? Bukan tajam. Cikgu tahu steep. Bahasa Melayu steep apa? Curam curam. Okay, so kecerunan awak tu semakin curam lah. Okay, ada yang macam kecerunan dia landai, macam bukit kan. Okay, ada lah bukit yang macam tinggi gila kan, ada bukit yang macam landai. So itulah beza dia. Okay, nanti kita tengok. Okay, so M ni adalah kecerunan. Okay, kecerunan ni, ingat tak dulu kita buat graf fizik, kita cari Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Siapa ingat lagi? Ingat tak benda lah ni? Ingat. So inilah formula kecerunan. Koordinat Y yang kedua tolak koordinat Y yang pertama bahagi dengan koordinat X yang kedua tolak dengan koordinat X yang pertama. Ataupun kalau cikgu tulis macam ni, sama je. Beza Y bahagi beza X. Kenapa panggil beza Y beza X? Sebab ini kan tolak. So Y2 tolak Y1. So beza koordinat Y bahagi dengan beza koordinat X. Macam itulah. Okay. So X ni apa? X ni koordinat X. Okay, koordinat X. Yang ni koordinat Y. Okay, C ni apa pula? C adalah pintasan Y. Pintasan Y pernah dengar? Benar. Pintasan Y tu mana? Okay, pintasan Y tu adalah kat mana garis tu kena pada paksi Y. So macam kat sini, pintasan Y dia dekat sini. Dia potong pada paksi Y. Kalau dia pintasan X, so dia kena pada paksi X lah. So ini pintasan X. Ni pintasan Y. So awak tengok garisan yang dia buat tu nanti kena paksi Y kat mana, paksi X kat mana. So kalau dia kena kat paksi Y, so ini adalah pintasan Y. Kalau dia kena kat paksi X, ini pintasan X. Y tegak, X melintang itu jangan lupa pula. Okay. So kalau macam ni dia hanya ada pintasan Y. Dia tak ada pintasan X sebab garisan tu kena pada paksi Y sahaja. Kalau macam ni dia pintasan X. Pintasan X sebab dia kena paksi X sahaja. Okay. Okay, lepas tu apa beza yang ni? Yang ni Y sama dengan MX tambah C. Yang ni Y sama dengan negatif MX tambah C. Okay, yang ni maksud dia cerun kan? Ni M kan? So M dia positif. So bila M dia positif, kecerunan dia positif. Maknanya kalau tengok graf dia menaik. Okay. Kalau yang ni negatif, so kecerunan dia negatif sebab tu graf dia menurun. Okay. Boleh sampai situ? Okay, next kita nak tengok yang graf ketiga ni. Graf ketiga ni tadi kita tengok dia hanya ada pintasan Y sahaja. So sebab tu persamaan awak hanya Y sama dengan H. H tu nombor kat sini lah. Kalau kat sini 1, so Y sama dengan 1 lah.
Dia bukan persamaan yang macam ni. Sebab apa dia bukan persamaan yang macam ni? Sebab dia tak ada kecerunan. Pertama, nak ada kecerunan, mesti garisan tu tak tegak. Garisan tu sengit. Kalau dia tegak macam ni, melintang, menegak, dia tak ada kecerunan. Kecerunan dia kosong. So, bila kecerunan kosong, M ni dah kosong. Kosong darab X kosong lah kan. So tinggallah C sahaja. Sebab itulah persamaan dia. Ni kan C kan pintasan Y. So pintasan Y contoh dekat sini nilai dia 1. Sebab itulah persamaan dia Y sama dengan 1. Kalau macam ni pula. Tadi dia pintas dekat pintasan Y je. Sekarang dia pintas kat pintasan X sahaja. So sekarang ni dia tak ada pintasan Y. So C kosong. Okay, kecerunan pun tak ada. Sebab tu kita hanya perlu tulis X sama dengan kalau kat sini negatif 1. Persamaan dia macam tu sahaja. Dia tak ada semua ni. C tak ada, kecerunan tak ada. So tinggallah X sahaja. Boleh? Ke pening? Boleh. Okey. Sekejap ni. Nanti exam cikgu bolehlah keluarkan banyak sikit soalan, tapi tak susah sangat, gitulah. Okey. So inilah yang tadi kita cakap tadi. Semua titik kalau dia berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama MX sama C. Ni nanti kita tengok okey, yang ni sekejap. Kita tengok kat sini. Okey. Kita ada, dia suruh lukis tau garis lurus ni. So maknanya kita kena ada kertas graf lah sebenarnya. Okay. Kalau ada kertas graf kat rumah, awak boleh try Okay, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, maknanya kita nak garis lurus ni Y sama dengan MX tambah C. Okay, kalau daripada persamaan ni, awak tahu yang cuba compare Y ni dengan Y ni. Okay. So ini X. So X ni lah. Okay. Yang ni mesti C. Okay. So daripada sini awak tahu kecerunan dia negatif 2. So kalau kecerunan negatif 2 maknanya graf kita mestilah menurun. Okay. Tu first. Okay. Jangan lupa label Y, X. Okay. Next. C ni adalah pintasan Y. So pintasan Y dia tulis 6. So 6 dekat sini. So ini adalah overview lah daripada garis lurus yang dibagi tu. Okay. Lepas tu dia suruh kita lukis guna persamaan ni dan range untuk kita punya nombor nak plotkan titik tu negatif 1 hingga 5. Maknanya negatif 1 ni masuk, 5 ni pun masuk. Okay, lepas tu dia suruh kita plotkan titik 1, 2, 4 ni dekat mana dan tengok sama ada titik-titik ni dia memenuhi tak garis lurus yang kita plot tadi tu. Okay, so kita tengok dan dia suruh tengok sama ada dia memenuhi Y sama 2X sama 6 ke, Y lebih besar daripada negatif 2X sama 6 ke, ataupun Y negatif 2X sama 6. Okay, kalau perasan yang ni tak ada masalah lah. Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ni sama je kat sini. Okay. Lepas tu yang ni dia ubah. Yang ni dia ubah. Kenapa dia ubah? Okay. Nanti kita tengok kenapa dia ubah. Yang lebih besar dengan lebih kecil ni macam mana. Okay. So first kali awak kena plot dulu garisan. Okay. Dia dah bagi dekat awak persamaan Y sama negatif 2X tambah 6. So X awak kena ambil range yang dia bagi. Kalau dia bagi kosong, X hingga 4. So dekat sini kosong dan 4 lah. Tadi dia bagi kita negatif 1 X sampai 5. So kita guna negatif 1 dengan 5 lah. Okay, so garisan yang awak kena lukis macam ni. Masukkan negatif 1 ni dalam persamaan awak. Okay, tengok sini. Okay, apabila X sama dengan negatif 1, so Y sama dengan negatif 2, masukkan negatif 1, kita dapat Y sama dengan 8. Okay, so plot. Negatif 1, 8. So dekat sinilah. Okay. Lepas tu lagi 1, 5. Okay, masukkan X kita 5, negatif 2 darab 5, 10 tambah 6. Negatif 10 tambah 6 dapat negatif 4. So plot. X kita 5, Y kita negatif 4. So dapatlah kat sini. So awak ambil garis
tu yang kita dah buat plot 2 titik tu, awak gariskan sepanjang-panjangnya. Garis tu lurus lah pakai pembaris. Jangan tak pakai pembaris. Lepas tu lukis graf kena pakai pensel. Jangan pakai pen. Sebabnya kalau awak salah, macam mana? So memang lukisan semua pakai pensel. Awak lukis grafik komunikasi teknikal awak pakai pensel ke pakai pen? Pensel. Pensel kan. So ingat kalau lukisan je mesti pakai pensel. Jangan pakai pen. Sama juga kalau tiba-tiba dia suruh awak lukis Venn diagram kan. Awak lukislah pakai pensel. Kalau dalam tu awak nak label dia pakai pen pun tak apa. Lukis je pakai pensel. Okay. Tak ada masalah. Lukisan memang pakai pensel. Lepas, okey ke? Yang garisan lurus tu faham ke? Macam yang dapat tu? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, next kita tengok. Tadi dia bagi dekat awak titik 14. Titik yang semua ni titik dah. Okay, 14, 4 negatif 2. So awak letak 14 dengan 4 negatif 2 tu. Okay, so 1 kat sini, 4 kat sini. Okay, so plot lah. Okay, lagi 1, 4 negatif 2. So awak nampak dekat sini, titik tu betul-betul kena dekat garisan yang kita buat tadi. Betul tak? Betul. So bila titik tu betul-betul kena dekat garisan tu, so persamaan ni betul lah. Sebab dia sama dengan, maknanya garisan ni ada titik ni. Titik ni wujud pada garisan ni. Itu maksud dia. Sebab tu persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6 tu memuaskan titik 14 dengan 4 negatif 2. Okey. Boleh? Boleh nampak kenapa dia kena sama dengan? Sebab titik tu ada dekat garisan tu. Okay, next pula. Kita tengok titik 26 dengan 43 ni dekat mana? Okay, 26, 43 ni dia dekat atas garisan. Ni bahagian atas lah kan, betul tak? Tak tahulah kalau ada setengah orang kan dia baca yang ni bahagian bawah, tak kan? So ini yang bawah, betul tak? So ini yang atas kan? Okay, sebab tu lebih besar. Okay, next. Titik 01 dengan 1 negatif 2 ni dekat bawah ni. 01, 1 negatif 2. Dia dekat bawah sebab tu dia pakai lebih kecil. Macam itulah. Okey. Okey tak? Okey. Okey. Okay, so yang ni kita tengok lah. Okay, ni kita tengok contoh last Okay. So kita berhenti sampai sini. So diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okay, kita boleh juga buat tak payah lukis graf. Tapi kalau kita lukis graf lagi nampak lah. Okay, cara kalau tak nak lukis graf kita boleh tahu sama ada dia tu lebih besar ke, lebih kecil ke. Okay, dengan cara tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan y sama dengan negatif 3x tambah 6 ke ataupun y lebih besar ke atau y lebih kecil. So kita tengok. So cara dia tadi cikgu cakap, okay, ingat ini koordinat kan? Koordinat kan yang ni x, ini y, betul tak? So persamaan awak ada y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okay, sama juga macam tadi, masukkan 2 ni dalam x ni. Okay, so jadi negatif 3 darab 2 tambah 6. So dapat kosong. Okay, y awak tadi berapa? 5. Koordinat y tu 5. So 5 ni lebih besar dari kosong. So yang memuaskan dia adalah y lebih besar. Macam tu je. Itu kalau dia dah bagi awak koordinat lah. So bolehlah awak cari. Tapi macam tadi pun dia dah bagi juga koordinat. Awak nak masukkan pun tak apa. Cuma tadi nak tunjuk dekat awak cara kalau kita ada graf kita nak tengok macam mana. Macam tu. Okay. So kalau tengok kat sini 5 ni lebih besar dari kosong. So dia lebih besar. Y lebih besar dari negatif 3x tambah 6. Okay. Kita pula titik yang kedua. Kedua kita ada 1, 2. Okay. Sama juga. Ingat 1 ni masukkan dalam x. Sebab tu tadi cikgu tunjuk kat awak y ni sama dengan negatif, mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. So y ni koordinat y lah. Okay. Tapi selalunya kita akan cari y tu apa. Okay.
So M ni kecerunan. So X ni koordinat X. Sebab tu kita masukkan 1 ni. So ingat baca koordinat, ini X, ini Y. Okay. C ni pintasan Y. Okay. Masukkan negatif 3 darab 1, negatif 3 tambah 6, so dapat 3. Sekarang ni 2 ni lebih kecil dari 3, so dia punya persamaan lebih kecil. Mudah je lah, macam tu je. Okay. Kita tengok C pula. C kita ada negatif 1, 9. So sama juga masukkan negatif 1, negatif 3 darab negatif 1. Positif 3. Okay, positif 3 tambah 6, 9. So nombor dia sama. So persamaan kita adalah sama dengan. Okay. Y negatif 3X tambah 6, masukkan kosong. Negatif 3 darab kosong, kosong tambah 6. So 8 lebih besar daripada 6 kan? So persamaan awak Y lebih besar. Okay, itu sahaja. Itu sahaja untuk hari ni lah. Okay. Ada apa nak tanya? Ada tak? Okey ke? Okey. Kalau okey baguslah. Alhamdulillah. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita habis kelas kat sini. Jumpa hari Khamis untuk mat lah. Untuk esok admat dengan fizik. So admat kita habiskan kita punya log tu. Okey. Fizik kita habiskan latihan. Okey. So tak ada apa. Thank you semua yang join kelas hari ni. Good luck. Boleh start study sikit baliklah apa yang dah belajar sebelum ni untuk preparation exam awak Okay. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma.